model teknologi. Okay? Kerana apa-apa saja yang kita buatkan, sebab bila kita nak apply satu benda, kita tidak ada macam satu framework. Okay? Kita akan macam buat sesuatu, tapi kita tidak tahu kita hala ke mana. Okay? So sangat penting kalau kita ada model, kita ada dasar yang membimbing kita. Okay? Sekarang kita tengok dalam sini, mungkin aplikasi Telegram saya akan bincang kemudian lah. Saya fokus kepada ini dulu supaya kita semua dibimbing hala yang sama. Okay, sekarang kita tengok trend. Trend yang sekarang dalam Google sini, kita tengok dalam sini kita boleh Google search apa-apa saja topik. Kita nak tengok trend yang ada yang paling popular sekarang. Let's say saya nak tahu tentang COVID-19. Dan saya nak tahu trendnya dalam worldwide, seluruh dunia. Dalam 12 bulan ini. Okay, so ini trendnya. Dia punya pattern macam ini. Okay, so sampai sekarang dia semakin menurun lah. Boleh nampak dia punya trend menurun lah. Macam tahun lepas, bulan Mac dia sangat tinggi. Okay, dan kalau kita nak tengok penggunaan sekarang, ramai orang sangat popular guna Google Classroom, right? Cikgu-cikgu sini ada guna Google Classroom tak? Anak-anak. Okay, so sini dia punya trend, ya. So kita boleh nampak bila COVID naik, penggunaan Google Classroom dia juga naik, dia sama. Okay, and then next one, kalau kita nak tengok penggunaan Telegram pula. Okay, seluruh dunia kita boleh nampak sini juga dia sudah memuncak ke sini. Dan kalau kita nak lihat, what about Malaysia? Saya nak tahu Malaysia. Malaysia. Okay, so ini penggunaan Telegram di Malaysia juga meningkat, terutama pada tahun ini, 2021. Okay, nah ini Malaysia. And then Malaysia tempatnya, kita nak tengok tempatnya. Ini Putrajaya paling banyak, diikuti dengan Terengganu. Cikgu tengok di sini kita boleh kata inilah negeri-negeri yang selalu memang advance dari segi dia punya cikgu-cikgu, ya, dia punya cikgu dari segi teknologi. And then tengok Sarawak kat mana? Hampir last. Ya. Ini. Kita di sini. Kalau kita nak klik masuk lagi, kita boleh tengok lagi daerah-daerah kat Sarawak. Okay, by city. Kuching, Ibu. Ya. So Kuching paling banyak. So di antara mungkin ramai yang guna WhatsApp, ramai yang guna WhatsApp berbanding dengan Telegram. Okay, WhatsApp itu lebih ramai. Kalau tengok seluruh dunia, WhatsApp penggunanya 2 bilion. Tapi untuk Telegram 500 juta sahaja. So jauh sangat berbeza. Tapi Telegram is catching up. Cuma masalahnya ialah beberapa buah negara dia memang ban lah. Dia menghalang penggunaan atas political issue lah. Okay, so sekarang kita tengok macam mana dengan cikgu-cikgu di St. Mary. Okay, ini adalah survey yang saya jalankan 1 month ago. Okay, 1 month ago saya tanya sila tanda pernah guna sampai kerap guna. Okay, dan di sini daripada 12 orang cikgu yang reply, ada yang kerap guna, ya, sampai 5 star dia letak.
ada yang hanya 1 star. Okay, so sini always, siapa ni? Always and easier. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang daripada 12. That's mean hampir 40% lah cikgunya sudah mahir menggunakan. And then soalan yang kedua saya tanya, apakah peranti yang kamu guna untuk PDPR? Dan di sini ramai yang tulis guna handphone, guna laptop, tablet. Okay, dan saya boleh nampak yang guna sampai 3 peranti itu memang sudah advance lah. Okay, betul tak? Okay, so yang ini laptop, handphone, laptop. Okay, so next one, soalan saya tanya, bagaimana kamu menggunakan Telegram? Bagaimana kamu gunakan Telegram? Okay, ini tak pernah guna. Ini pernah guna tapi belum diterokai. Yang seorang lagi kata dia hantar video dokumen guna Telegram. Dan ini sudah expert lah saya rasa. Saya anggap ini sudah expert ini. Ya, dia sudah guna banyak aplikasi. Dia guna robot. Ini adalah satu robot. Kalau cikgu minat belajar, kita boleh sambung hari Isnin semua buat robot nanti. Okay, kemudian MS PowerPoint, Word, video, website, PDF, screenshot, menulis pada image, and then quizbot. Quizbot juga satu quiz, ya, quiz yang kita boleh bina guna Telegram, video dan juga master robot. Ini 3 robot yang dia guna. And next one ialah cikgu yang guna Word. Okay, live worksheet, quizy dan juga poll, semak latihan guna stylus pen dan juga hantar video. Okay, ada yang tidak guna lah, belum guna. Yang ini hantar dokumen, ini hantar link. Okay, so ini adalah yang biasa cikgu guna. And then apa yang kamu harapkan daripada bengkel ini? So daripada bengkel ini, cikgu semuanya nak belajar aplikasi ini dengan lebih berkesan. Okay, aplikasi ini dengan lebih berkesan supaya memudahkan PDPR and learn new things, discover new things. Okay, so apps itu adalah satu apps. Okay, aplikasi adalah satu aplikasi. Apa yang membezakannya ialah macam mana cara kita guna. Different people, different method. Okay. So kenapa saya tekankan perkataan cara kita guna. Okay, cara kita guna. Sebab kita kena faham dari segi model teknologi. Apabila kita nak guna teknologi, mesti faham modelnya supaya kita tahu kita menuju ke arah mana. Okay. So yang pertama, saya mula dengan yang paling awal, dia 1993. 1993 ada satu model ini, kita panggil sebagai Azure model lah. Azure model dia tekankan apabila kita nak gunakan apa-apa saja teknologi, kita rancang kita punya lesson plan, kita start dengan menganalisiskan pelajar. Okay, lepas tu kita ada objektif. Macam kita buat kita punya lesson plan, ya, kita mesti tahu pelajar kita buat kita punya objektif. Lepas itu kita pilih media apa yang sesuai. Ya, kalau kamu cikgu sudah pilih Telegram, so macam mana kita nak gunakannya? Ya, utilize. Lepas itu kita nak libatkan pelajar. Yang sangat penting di sini adalah R. Ya, R kita nak libatkan pelajar, bukannya kita send lepas tu kita tidak melibatkan. So banyak daripada lesson saya sangat fokus kepada penlibatan pelajar. Kita nak melibatkan penlibatan pelajar, terutama kalau aktiviti itu adalah melibatkan kolaborasi, collaborate di antara pelajar. And then number 6 ialah evaluation. Ya, kita menilai. Okay, so ini adalah model yang pertama. So dalam model yang pertama, saya akan sangat fokus kepada penglibatan pelajar.
Okey, model yang kedua, TPEG. Pernah dengar tak TPEG? Pernah atau tidak pernah? TPEG Pernah. ini 2006, 2006. Okey, ada yang pernah dengar? Okey, di sini dia tambah satu benda. Okey, biasanya kalau kita melalui latihan di IPG ke ataupun di universiti, kita dilatih menjadi cikgu, kita hanya fokus kepada dua yang bawah tu, yang warna biru dengan yang warna kuning, iaitu content knowledge dengan pedagogical knowledge. Pedagogi, kebanyakan cikgu tahu macam mana kita mengajar, cara kita mengajar, strateginya. Content knowledge kita pun ada, kita tahu benar-benar tentang subjek kita, ya, daripada A sampai Z semua tahu. Tapi yang kurangnya ialah technological knowledge, kerana ini kita tidak dilatih, ya, dalam latihan di universiti pun kita tidak dilatih technology knowledge. Kalau zaman saya lagi lama lah, zaman dulu tu mana ada teknologi, kita hanya guna itu OHP saja. Okay? So kenapa saya sangat suka model ini, ya, adalah di bahagian teknologi knowledge ini. Kalau kita nak design sesuatu, kita mesti fikirkan konten ini nak disampaikan dengan teknologi apa sesuai. Bukan semua teknologi sesuai. Kalau kita nak menguji sesuatu, yang mana satu adalah sesuai. Okay? So pemilihan teknologi sangat penting. Dan kita akan lihat teknologi knowledge dengan content knowledge. Kita ada content, kita nak guna teknologi apa. Dan kita ada pedagogi, kita nak cara melibatkan pelajar, tapi kita nak guna teknologi apa. Sebab sekarang PDPL kita tidak bersemuka. Kalau dalam kelas boleh, kita boleh jalankan aktiviti Part 21. Tapi sekarang kita di rumah. So macam mana kita nak jalankan aktiviti itu guna teknologi yang akan menggantikan apa yang kita buat di dalam classroom. Okay? So yang satu lagi, yang bulatan kat luar sini, okay, bulatan yang purple ini adalah konteks. Apa itu konteks? Okay? Konteks ialah dalam keadaan kita, keadaan pelajar dan keadaan persekeliling kita. Macam mana konteksnya? Adakah cikgu ada fasiliti ini? Adakah cikgu ada pengetahuan ini? Adakah pelajar mempunyai peranti? Ya, adakah pelajar ada internet? So ini semua adalah konteks. Dalam konteks macam ini, macam mana kita nak ajar? Okay? So semua ini akan menentukanlah apa yang cikgu buat nanti. Okay, itu adalah model yang kedua, 2006. And then model yang ketiga juga, saya suka model ini kerana dia membimbing kita supaya membuat bahan yang sesuai. Okay. Apa itu SMART? Kita sebut sebagai SMART model. Okay? SMART model itu dia ada 4 level. Mungkin orang yang tidak faham ini, dia akan terlalu fokus. Dia guna banyak tenaganya untuk tahap S dan A sahaja. Ya, terutama saya tengok dalam grup yang besar-besar macam grup Telegram, ada cikgu, dia sangat fokus kepada membeli alat. Dia beli banyak alat. Semua alat dia nak beli. Orang guna iPad pun dia nak beli iPad, orang guna Surface pun dia nak beli Surface, semua dia beli. So dia akan sangat fokus kepada yang depan itu saja, substitution. Dulu kita guna marker di dalam classroom, sekarang kita guna iPad, kita beli pen, ataupun kita beli Surface pennya sampai beratus. Kita guna iPad sebab kita nak pennya. Pen itu hanya ganti marker sahaja, untuk ganti benda itu saja. Tapi beratus-ratus ringgit. Substitution, kita substitute. Dulu kita pelajar jawab dalam kertas, sekarang mereka jawab guna komputer, mereka type jawapan mereka. So ini hanya satu level yang sangat-sangat rendah, substitute sahaja. Okay, tidak begitu ada nilai. Okay, yang kedua A.
A itu ialah augmentation. Augmentation itu dia adalah dia substitute, dia ganti, dia boleh ganti benda tu. Tapi dia ada sedikit nilai tambah. Apa nilai tambah dia adalah mungkin dulu dia type dalam Microsoft Word. Tapi kali ini dia type guna Google Document. Apa bezanya dua ni? What is the difference? Microsoft Word dengan Google Document. Cikgu boleh beritahu saya apa bezanya dua ini? Now you just mention ataupun you nak type pun boleh. Kenapa saya kata dua ni berbeza? Dulu dia type guna Microsoft Word, sekarang dia guna Google Document. Google Document is auto-save. Auto-save. Okay, apart from that, siapa yang ada lagi? Selain daripada dia auto-save, coba tengok yang ayat with functional improvement. Okay, correct. Dia boleh edit, dia boleh dibuat dengan berbagai orang. Ramai orang masuk, dia boleh buat dalam satu dokumen. So that means kita akan libatkan pelajar. Okay. So itu yang kita nak sebenarnya, nak melibatkan pelajar. Bukannya dia buat kerja sendiri-sendiri. Okay? So kalau sampai tahap M, itu lebih baik lagi. Kalau boleh sampai M, modification. Benda tu dia sudah dimodify. Dia tidak lagi sama, dia sudah ubah. Contohnya, dia sekarang guna Google Document. Tapi pada masa yang sama, dia boleh tambah nilai dengan letakkan video, letakkan audio dan mungkin dia akan publish dalam blog. Okay? So dia adalah modification, tahap yang lebih tinggi. Kemudian yang R itu adalah yang kita memang idam-idamkan lah. Kalau boleh kita semua berada di sana. Okay? Ialah redefinition. Dia telah ubah segala-galanya sampai dia tak boleh diganti. Dia memang sangat special. Dia sudah tak boleh diganti. Teknologi itu dia menyebabkan creation of new task, satu cara di mana dia sudah tidak boleh diganti. Okay? So saya bagi contoh, dia sudah publish dalam blog kan. Lepas itu dia sudah dibuka dia punya karangan. Ramai orang sudah nampak dia punya karangan. Lepas itu bukan saja cikgunya semak, tapi mungkin ada orang luar yang tengok dia punya hasil tulisan. Orang lain juga bagi komen. So dia sudah merupakan satu hasil kerja murid yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Okay? So itu adalah redefinition. So kalau boleh, apabila kita buat nanti kita punya benda, kita mesti dibimbing dengan model-model ini. Okay? So yang seterusnya adalah dasar kerajaan Malaysia. Okay. Di dalam dasar kerajaan Malaysia di bawah PPPM, dan kita tahu bahawa kita sekarang sudah masuk gelombang yang ketiga, correct? Tahun ini kita sudah masuk gelombang yang ketiga, iaitu kita mengekalkan penggunaan inovatif dalam seluruh sistem. Gelombang satu kita sudah perkenalkan ICT. Gelombang yang pertama lah kita startnya Bestari Net. Yang frog itu, ramai orang tidak suka yang frog itu. So gelombang yang pertama kita start itu. Sekarang kita sudah gelombang yang ketiga. So sepatutnya kita sudah sangat mahir dari segi teknologi. Tahun sebelumnya, gelombang 2 kita perkenalkan inovasi teknologi. Ramai cikgu sudah datang dengan idea macam mana buat inovasi teknologi. Tapi sekarang kita nak kekalkan inovasi itu. Kalau berminat boleh baca bab yang ke-6 transformasi ini. Okay, tentang transformasi ICT. And then another one ialah standard 4. Kita punya standard 4, ya, semua orang tahu kan standard 4. Kita punya pencerapan. Dan dalam pencerapan kita juga SKPMG 2 pentingkan apa? Dia sangat pentingkan tindakan itu. Tindakan cikgu yang menindikberatkan kualiti dan juga evidence.
evident. Another word, evident. So just now model ini saya sangat suka ialah penglibatan pelajar dan juga tahap dia. And then dasar ini saya rasa yang penting lah ialah evident, quality and evident, these two keywords. And the next one ialah TS25. Adakah TS25 dia ada 8 model? Ada 8 model. Belum. Model yang ketiga, model yang ketiga menerajui pembelajaran. Di sinilah letaknya SKPMG2, RRPH kita 4.1, pentafsiran kebat. So inilah number 3. And then number 7. Number 7 ialah modul dia ialah digital tools. Digital tools. Dan dia fokus kepada pembelajaran bermakna, deep learning. Dan di sini mereka guna model yang satu lagi. Belum. So yang number 7 dia fokus kepada digital tool. Kemudian dia ada satu lagi modelnya yang saya tidak bincang tadi. Modelnya ialah DLO, Digital Learning Object. Ini adalah satu lagi model. And number 8 ialah redesign student learning experiences. Di sini dia fokus kepada PBD, pentafsiran. Very, very important. That's why setiap kali saya nak buat sesuatu, saya nak, even JPN minta kami buat bahan pun, saya akan tekankan ini. Saya kata kalau nak buat, betul-betul nak buat, tekankan pentafsiran itu. So our lesson will be complete kalau semua yang saya sebut tadi diambil kira masuk dalam lesson. So macam mana saya gunakan dalam Telegram? Macam mana saya gunakan dalam Telegram? Saya akan bincang sekejap. Yang ini saya akan bincang how I use in Telegram. This one Telegram ranking just now I mentioned already, 500 juta orang yang guna. And then Telegram feature saya akan bincang sepintas lalu. Kalau cikgu sudah download apps itu, explore lah sendiri kalau boleh explore sendiri. Bila cikgu explore, cikgu akan rasa benda ni dia tidak susah. Lepas itu Telegram punya maintenance kita nak jaga juga. Kalau apa-apa apps saja kita download, kita mesti maintain dia, mesti jaga dia. Macam handphone kita supaya tidak cepat rosak. Komputer juga sama. Tiap-tiap tahun, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan kita kena maintain dia. Bersihkan dia macam mana dalamnya, storage-nya dan sebagainya. And the next one ialah Telegram bot. Telegram bot kalau minat boleh belajar. Ini tahap yang advance sikit lah. Cikgu yang berminat boleh sambung Telegram bot. So dalam Telegram features dia, yang ini saya nak highlight, walaupun banyak tapi saya highlight ini ada 10. So yang pertama ialah chat dengan secret chat. Chat dengan secret chat. Apa bezanya? For your information, Telegram dia sangat cepat update lah. Boleh dikatakan hampir tiap-tiap bulan dia update. Dia tak macam so ini Telegram. Dia ada satu function yang sangat baik lah. Ini feature dia lah. Ini semua feature dia. So saya start dengan yang pertama. Yang pertama tadi chat dengan secret chat. Kalau kita nak cari seseorang, kita nak chat dengan dia, kita guna chat biasalah. Contohnya saya nak cari Abu Hassan, saya cakap dengan dia, saya hanya klik nama, saya boleh bercakap dengan dia. Tapi kalau saya nak guna secret chat, dia akan message ini tidak boleh direkod. Dia tak boleh record message ini, dia tak boleh forward juga. Secret chat dia punya function lebih baik lah, tapi kita pun jarang guna lah.
Okey, yang kedua saya nak cakap apa? Nombor 2 ialah group. Okey, yang kedua ialah group. Okey, so ini Telegram kita. Satu yang kita boleh buat ialah group. Okey, group kita boleh buat group. Macam group cikgu-cikgu SMK, St. Mary, you boleh buat satu group macam tu. Okey, yang seterusnya kita boleh buat channel. Okey, so apa bezanya group dengan channel? Okey, group itu dia semua orang boleh berbual-bual, boleh bercakap. Tapi channel hanya seorang saja, admin saja. Okey. Saya kalau dalam kelas saya buat 2. Kalau kelas biasa saya guna group. Tapi kalau saya banyak kelas, contohnya tingkatan 3, saya ajar 5 kelas. So saya pun ada satu channel untuk mereka. Ya, kegunaan channel ialah kita boleh sampaikan maklumat from time to time yang penting, okay? Dan channel saya yang control. Benda tu saya tidak akan delete, dia akan berada di sana forever lah. Tapi kalau group nanti message-nya terlalu banyak, terutama bila pelajar mula berbincang dalam group itu, ya. Tapi channel kita boleh control, okay? Dan satu lagi adalah sini kita punya Telegram. Dia boleh buat banyak account. Okay, so sini saya hanya satu account lah, tapi saya nak add. Contohnya saya ada 2 orang anak ke, saya boleh add account. Saya hanya perlu letak nombor telefonnya, dia akan berada di sini. Okay, ada cikgu dia guna 2 SIM card dan kamu boleh gunalah 2 account. Satu mungkin personal, satu untuk sekolah. Ya. So itu adalah kebaikannya. Tak perlu log in and log out. Kamu hanya perlu switch account saja, terus masuk. Okay? Ada parent dia ada beberapa orang anak, so dia pakai satu saja. Okay? Satu lagi yang channel tadi, channel saya tadi, saya masukkan parent-parent di dalam supaya parent dia tahu sekarang saya bagi homework sampai mana. So dia boleh tengok. Kalau group nanti banyak sangat, parent nak scroll pun susah. So dalam channel dia boleh check all the time. Okay, and next one. Okay, next one ialah dalam WhatsApp yang kita tak ada, dalam Telegram kita boleh buat ialah pin. Kita boleh pin message. Contohnya saya cakap dengan Abu Hassan, lepas tu saya rasa Google Meet ini dia punya link sangat penting. Jangan hilang, nanti message terlalu banyak, nanti hilang link ini. So saya boleh right click dan saya boleh pin message ini. Okay, so pin ke atas. So nanti dia nak cari pun senang. Klik di atas sahaja, dia boleh dapat message itu. Okay, bukan pin satu, boleh pin banyak. Ya, contohnya saya punya kelas form 5, saya ada beberapa pin. Okay, 1 pin. Ada kelas yang saya letak banyak pin lah. Okay, so ini contohnya. Okay, macam ini juga saya letak pin lah, beberapa pin. Kadang-kadang saya takut nanti hilang benda tu, saya letaklah pin di sini. Okay, so this one is pin message. Telegram kita boleh ubah message itu. Okay, for example ini gambar kita hantar, kita nak ubah, kita boleh right click and then edit. Okay, edit, kemudian tukar sini, boleh tukar sini and then hantar gambar yang baru, attach gambar yang baru, then send. Okay, tak payah delete, tak perlu delete. So itu adalah satu function yang sangat bagus lah, terutama kalau gambar itu penting kan, kita nak edit, kita boleh edit macam tu, tapi dia sentiasa di sini. Okay, how I use my Telegram. Okay, kalau cikgu tengok di tepi sini, ini semua yang folder-folder ini folder yang ada dalam Telegram. Okay, kita boleh buat folder macam ini. Contohnya saya buat folder kelas. Semua kelas saya group di sini. Saya punya group core curriculum, saya group di sini. Group geografi saya di luar sana, yang peringkat negeri, peringkat kebangsaan, semua letak sini ya. Semua group geografi saya. And then
yang SMKJA itu sekolah saya lah, ya, semua yang pelibatan saya dalam sekolah saya letak sini. Okay, so ini ialah folder. Okay, so dalam folder how I use, I tunjukkan kelas dulu. Dalam kelas ini kelas saya ada channel. Kalau you tengok yang atas itu yang ada speaker itu, ialah channel. Sini ada satu channel. And then dalam channel apa yang saya letak? Macam ini ya. How I conduct my lesson. Ini message untuk parent lah. Okay, saya tulis dear parent. Ini adalah saluran geografi tingkatan 3. And then parent boleh klik apa untuk check homework belajar dan sebagainya. Okay. And then dalam channel ini saya letak Google Site. Okay, Google Site. And cikgu akan perhatikan yang button ini saya bina guna satu robot juga, ya. Saya guna satu robot untuk buat button ini sebab saya tak mahu saya punya Telegram very messy. Saya tak mahu. Saya nak dia nampak kemas. So saya guna robot ini untuk buat channel, buat Google Site ini. So I combine Telegram with Google Site. Okay, so this is the Google Site. So bila pelajar klik masuk ataupun parent klik masuk Google Site, dia akan tahu lesson dia setiap minggu. Okay, so this one is the Google Site. No, this one is from here. Okay, bila dia klik masuk, dia akan pergi ke Google Site. Okay, so cikgu yang ada buat Google Site tak boleh angkat tangan sini. Saya tengok berapa orang sudah buat Google Site. Ada? Ada? Okay, good. Sebab kenapa kita guna Google Site ya? Okay, so dalam Google Site sini pengenalan lah, kita tulis lah apa yang kita nasihat kita, and then letak takwim kelas. Ya, for this year apa takwim kita nak pastikan pelajar ikut takwim kita. Okay, and then sekarang sudah masuk minggu yang ke-8, betul tak? Sudah minggu 8 kan? Okay, minggu 1 apa yang kita nak pelajar buat? Semua tab di sini. What is the chapter, and then minggunya tarik apa yang mereka perlu baca, muka surat mana, latihan apa, tengok slide apa, and pentafsiran. That's why I say the element of pentafsiran mesti ada dalam kita punya lesson. Okay, so lepas mereka jawab, mereka dapat keputusan segera whether dia capai tahap atau tidak. Ini saya punya pentafsiran lah, ya. So mereka dapat keputusan dengan segera sebab kita guna Google Form di atas. And then kat bawah ialah latihan buku kerja. Latihan buku kerja, pelajar jawab. Lepas mereka jawab, mereka klik sini untuk hantar. So they don't have to navigate here and there lah. Link itu, inilah banyak link lah. Cikgu hantar pening pun kepala pelajar dengan ibu bapa kan. So saya hanya letak di sini. So they want to pass out the homework, they just click this one. And then they ambil foto which class they belong to, kelas 3A kah, and then they click, and then they will put their name, and then they send which minggu, for example now already minggu 8, they just click minggu 8, dia buat, and then dia ambil gambar, ya, gambar latihan dia yang page 29, 30, jangan salah hantar lah. So page 29, 30 dia snap, dia hantar sini. Okay, so sangat senang. Lepas hantar, how I do it is selepas mereka hantar, ini kat bawah sini saya sudah nampak dia punya record penghantaran dia. Okay, so they already submit their work. So I will check. This one tahu sedikit lah, sedikit formula lah untuk
buat Google Sheet ini, okay? Pakai sedikit formula saja, ya. Lepas tu mereka akan ranking, ikut kelas, ranking ikut name list, dan hantarnya. Yang ini saya belum semak sebab dia hantar lambatnya. For example, dia hantar 10 of March, baru semalam ke dia hantar 10 of March. So saya belum semak. Kalau saya sudah semak, saya akan letak tahap dia, tahap penguasaan dia. Okay, so siap. So kamu, cikgu boleh tengok pelajar ini dia sudah hantar berapa kali. Okay, so daripada minggu 1 sampai minggu 8 dia sudah hantar. Dan kelas yang seterusnya 3C, 3E sampai 3J. Ya, saya ajar 5 kelas ni. Saya buat semua satu Google Site saya pakai untuk semua. Okay, so every week one lesson. Nanti saya akan buat satu lagi lah lepas minggu 8 habis. Then saya akan buat satu lagi untuk minggu 9. Okay, so this one is Google Site. This one is this morning punya minggu 8, latihan minggu 8. Okay, so boleh letak video juga. Lepas mereka baca nota, mereka tengok video. Okay, so banyak benda kita boleh buat. Tapi yang penting kita tafsir, ya, kita tafsir mereka. Okay, so itu adalah Google Site. So lepas tu dalam channel juga saya letak apa? Saya letak robot saya lah. Ini robot saya. Saya juga letak Google Meet. Dalam channel saya juga letak Google Meet. Okay, ini Google Meet saya. Google Meet saya sepanjang tahun link yang sama, 5 kelas guna link yang sama. Sebab dalam channel satu link sahaja. Okay, macam saya buat saya buat untuk cikgu jugalah. Cikgu tadi pukul 3 cikgu masuk tadi kan guna link ini kan. Link ini pun cikgu nak pakai hari Isnin pun guna link yang sama, ya. Ini link yang sama. So tak payah tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari saya link kepada pelajar. Pelajar pening kepala tengok cikgu 11 subjek 11 link, ya. So kita hanya buat satu link sahaja. So this one is only one. You can use for the whole year for all the 5 classes. Ya, sangat senang. Faham cikgu? Ada buat kah? Cikgu ada buat? Okay. So ini adalah masanya kelas. So mereka jangan kata mereka lupa ke apa, tak boleh, ya. Sudah ada tarik masa, ya. So masuk Google Link, mereka hanya klik sini. Bila ada kelas, masuk channel, klik link ini. Terus masuk channel, masuk ke Google Meet. Okay. So time, from time, kadang-kadang saya akan letak video lah untuk mereka bincang. Ya, untuk ini. Contohnya saya letak satu video, they can discuss. Sebab dalam channel mereka boleh bincang, tapi bincang dia tidak ganggu kita punya channel. Dia boleh bincang, masuk dalam sini. Nanti discussion inside here. Okay, so dia tidak ganggu channel kita. Channel saya bersih saja, hanya beberapa benda sahaja. Okay, tak ada apa-apa, hanya ini saja, 2-3 message sahaja. Okay, so untuk form 4 juga sama same format, ya. Google Site and my Google Meet also. And sometimes I use audio chat, ya. So cikgu tahu tak dalam Telegram kita boleh guna audio chat? Tahu kan? Adalah admin. Audio chat dia punya syarat senang saja, mesti admin. Kalau kamu cikgu bukan admin tak dapat. Okay, so ini number 8 guru, teacher as admin, teacher as admin. Kalau bukan admin tak dapat. Saya pernah cuba grup yang pelajar buat, saya langsung tak dapat buat audio chat. So kalau kita nak, kita hanya perlu panggilan, ya. Di atas ini ada satu button, Yang pertama itu search. The second one is panggilan. So kita buat panggilan, kita klik saja. Semua pelajar dalam grup ini 33 orang semua dapat dengar, ya. Mereka join, mereka dapat dengar panggilan yang kita buat dan mereka boleh belajar. Kadang-kadang certain topik kita tak perlu tengok image. Unless kita ada image kita nak tunjukkan, kita guna Google Meet, right? Kadang-kadang kita tak payah, kita hanya
dengar suara saja kalau kita bagi arahan lah. Tapi dia masih tetap perlu ada line kan, Polly? Ha? Line mesti ada juga kan? Of course lah ada line. Kalau kita mana ini kan Nak guna Telegram mesti ada line. untuk data dia. Kalau Pakai data tidak banyak. Oh, dia tak pakai banyak data lah. Tak banyak. Sampai mana saya? Ini sudah bincang. Okay, marking student work. Saya rasa ini cikgu pun sudah tahu lah macam mana kita semak kerja pelajar. Okay, ini pakai handphone senang. Kalau pakai handphone pelajar hantar, kita boleh terus semak. Okay, for example ini. Pelajar hantar, saya terus semak. Dia hantar sini. Ya, boleh terus semak. Sebab bila kita buka guna handphone, dia ada pen kat bawah, kita boleh semak. Kalau guna komputer tidak dapat lah. Boleh guna cara lain. Kalau guna komputer mungkin kena apps yang lain lah. Okay, so ini adalah untuk semak kerja pelajar. And next one ialah feature yang lain. Okay, feature yang lain. Okay, so ini handphone saya. So saya tunjukkan yang robot tadi ya. Feature lain dalam Telegram iaitu robot. So ada banyak robot yang saya guna lah. Yang tadi ada cikgu yang sudah guna Paul. Okay, ada cikgu yang sudah guna Paul. You hanya klik start saja, you sudah boleh guna. And ada juga yang guna Quizbot. Quizbot ini saya pernah guna last year lah. Saya masuk pertandingan buat Quizbot ini. And then another one is Automate Callbot. Ini juga banyak saya guna. Hampir setiap hari saya guna untuk ambil kehadiran pelajar. Okay. Yang lain itu ialah channel. Yang bawah itu ialah channel di mana saya buat quiz untuk pelajar jawab. Quiz bot kalau nak buat untuk pelajar jawab lebih baik buat dalam channel. Mereka jawab supaya dia tidak menjadi macam virus nanti. Tahu tak? Kalau kita guna dia dalam grup nanti dia macam virus, dia merebak. Okay, so kena hati-hatilah. Biasanya buat dalam channel lebih baik. Okay, so itu adalah beberapa robot yang kita boleh pakai untuk PDP ya. Nak buat quiz kita boleh guna Quizbot. Kalau nak ambil kehadiran kita boleh guna Paul ini, okay? Ataupun guna Ultimate Callbot ataupun yang lain itu tidak, okay? So yang seterusnya ini adalah robot yang saya buat untuk tingkatan 3, okay? Ini yang saya buat untuk tingkatan 3. Cikgu minat boleh belajar nantilah, okay? So kenapa saya kata storage dalam handphone, kita sebenarnya tak payah khawatir tentang dia punya storage. Contohnya saya punya handphone, tengok handphone ini ya, saya ada letak akaun anak saya di atas, 2 akaun. Okay, storage-nya cuba tengok setting. Di dalam setting sini storage-nya. Okay, di sini ada storage usage. Okay, dan inilah penggunaannya banyak. Dan kalau kita nak clear saja tak apa, dia tidak akan hilang. Kalau cikgu rasa dia banyak kan storage-nya 3.8 GB banyak kan, boleh clear saja. You just klik clear Telegram cache. Apabila dia sudah clear, dia nampak macam ini. Nampak macam saya nak cari satu yang saya sudah clear. Dia nampak macam ini. Dia nampak blur macam ni. Blur. Ya, image-nya blur. Apabila kita sudah clear kan, dia punya image nampak blur.
Okay, tapi kalau kita nak ambil balik message itu, kita klik dia saja, dia akan clear balik. Okay, so dia tidak akan hilang sebab dia simpan dalam cloud. Dia simpan dalam cloud, storage-nya dalam cloud. Dia tidak akan hilang unless cikgu delete semua lah. Okay, so ini adalah bot. So bot sama dengan Power Bot, dengan Ultimate Box, dengan Quiz Bot, apa-apa saja bot kamu boleh clear sahaja. Lepas guna kamu klik clear, then you say clear, habis dia buang semua. Okay, nah lepas buang semua dia sudah clear lah, sudah bersih lah, tak ada apa-apa. Dan bila nak guna baru kita klik start. Kita klik start, dia akan mula start. Then you nak belajar bab apa. Contohnya minggu ini saya nak dia belajar bab 5. Dia klik bab 5. Lepas tu dia ada maklumatnya, jenis hidupan dia, kepentingan hidupan dia, mana satu topiknya nak belajar. Dia nak belajar jenis, klik sahaja. Lepas tu di sini dia ada latihannya. Buat latihan, ya. And then ada soalan kat bawah, boleh jawab. Okay, so ini adalah robot yang kita buat lah. Boleh buat lah kalau cikgu minat. Okay, sebab hari ini pun sudah pukul 4 lah. Sekejap saja sudah pukul 4. So this one is bab, for example, bab 1. Okay, so dia nak belajar tentang jadual, form 3. And then dia ada nota, boleh klik nota. Dia nak belajar, ambil nota. Nota is relate. This one will link to the Google slide. Okay, Google slide. So they can refer here and learn from the Telegram bot. Okay, so this one we will continue next week. Siapa-siapa yang minat, you just tell me, and then I will teach you how to do this lah. Okay, so another one is the latihan. They can do the latihan also, and then got video, and then ICT. ICT is sebab saya sendiri minat lah, that's why saya selalu tambah sedikit maklumat tentang ICT, ya, supaya dia belajar benda ni, dia boleh ada ICT knowledge. Okay, so this one is the bot yang boleh dibina oleh cikgu. Okay, so ini adalah Quizbot. Okay, Quizbot dapat dibuat mudah untuk Quizbot apa-apa pun boleh buat. Okay, Quizbot lah. You tengok saya punya handphone sini, saya hanya klik start, then kamu follow the instruction and you can build already. Okay, you create, and then dia akan tanya kamu nak quiz kamu tentang apa. For example, you type lah matematik tingkatan 1, and then you buatlah soalan. You just follow the instruction. Okay, so you hanya ikut saja dia punya instruction. So saya clear sekejap lah. Dan cikgu jangan khawatir bila kita sudah clear, dia sudah tak ada. Cikgu klik start lagi. Okay, for example, you sudah bina quiz kamu, you hanya klik slash and then you cari quizzes, show your quizzes. Show semua quiz yang cikgu bina, semuanya akan muncul balik. Okay, saya klik sekali lagi ya, show your quizzes. So sini semua saya ada buat banyak lah, sini sampai page 2 ya, ada ini semua quiz yang saya pernah buat. Okay, ada yang sudah dijawab sampai 800 orang berjawab, sebab ini sudah di-share di seluruh Malaysia lah. Kami ada satu grup cikgu yang minat buat quiz, semua join grup itu. Grup itu saya bina last year. Bila saya start bina, ramai orang masuk dan mereka share, mereka buat, mereka share. Ini juga kerana minat lah saya buat. Banyak benda sebab minat lah, bukan sebab apa. Interested to do, and then we just people of the same interest saja will come together and then do together. Quizbot you can just search apa-apa saja bot, apa-apa saja bot. Cikgu hanya pergi search saja. Di atas sana kan ada search button. Okay, di atas sini kan ada search. Cikgu klik search. You just type apa-apa bot. So you want the Quizbot, you type Quizbot.
then dia akan muncul. Okay, and then you just click, and then kamu sudah masuk, then boleh guna. Okay, kalau nak bot yang lain juga sama. For example, you want to use apa bot yang ada. YouTube pun ada bot juga. YouTube juga ada bot. YouTube punya bot. Ini dia. Okay, apa bot saja boleh search saja, klik. Telegram sangat-sangat senang. Ada orang nak buat tu shortcut kan, kadang-kadang kita send itu link yang sangat panjang-panjang, kamu nak buat dia punya shorten URL pun ada bot juga. Ada bot yang macam itu juga, shorten URL punya bot. Tak ingat lah nama botnya. Adalah Bitly ke apa, Bitly ke saya rasa, Bitly punya bot. Ya, so apa-apa saja cikgu hanya perlu search di atas. Okay, lepas search boleh guna, lepas guna kalau tak mau boleh clear sahaja, don't worry. Okay, apa-apa saja clear sahaja. So this one also boleh clear. Dan minggu depan cikgu yang berminat belajar bot sini, bot ini, dua benda cikgu mesti ada lah. Ya, number one ialah bot father. Okay, kita nak buat bot, kita buat bot father, kita guna bot father. Dan menu builder bot, kita guna dua bot ini, guna dua robot ini untuk buat bot yang kita nak. Okay, so bot father and menu builder bot. Okay, so untuk Paul, very good. Paul, cikgu yang minat buat Paul, buatlah ya, Adira macam ini. So senang. Okay, so ada quiz bot, boleh buat quiz. Tapi nasihat saya kalau buat quiz bot, buat channel dulu. Okay, hari ini tak banyak bengkel, hanya exposure. Then next lesson lah, saya kata sebagai lesson lah. Cikgu minat apa-apa hanya inform saya lah, ataupun saya share saya punya Padlet, nanti cikgu type di sini. Okay, so